Keadilan adalah prinsip penting di dalam Islam. Malah Allah Azza wa Jal meletakkan keadilan sebagai prasyarat takwa. Allah Ta'ala berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala yajrimannakum syananu qaumin ala alla ta'dilu a'dilu huwa aqrab littaqwa. Maksudnya, janganlah sekali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah kerana adil itu lebih dekat pada takwa. Para penonton, di musim pandemik, bagaimanakah sistem kehakiman syariah memberi keadilan pada semua? Bagaimana fungsi keadilan dapat diterjemah di kala negara berhadapan dengan perintah kawalan pergerakan? Isu seperti keganas rumah tangga, hadanah ataupun hak penjagaan, malah sindiket nikah, termasuklah skam poligami yang panas dibicarakan di kalangan warganet dan juga marahain. Malam ini, 60 minit bersama Ketua Pengarah dan Ketua Hakim Syar'i Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, Datuk Dr. Haji Muhammad Naim Haji Mokhtar. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin. Tajuk kita agak panas malam ni, berkaitan dengan urusan mahkamah syariah dan juga berkaitan dengan keluarga, perkahwinan, nikah cerai, termasuklah yang sedang kita bincangkan, skam nikah dan juga skam poligami. Tapi saya nak mula dulu, Datuk. Bila berlakunya perintah kawalan pergerakan, sebelum ni beberapa buah negeri, baru sekejap petang tadi, semua negeri kecuali Sarawak sahaja sudah pastinya akan membataskan banyak pergerakan jabatan-jabatan kerajaan. Bagaimana pula dengan sistem mahkamah syariah? Apakah yang dilakukan oleh pihak berkenaan agar kes-kes tidak tertangguh dan sekaligus tidak menzalimi pihak-pihak tertentu? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Mulakan tadi tu dengan ayat yang berbunyi i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jadi maknanya keadilan itu dikaitkan dengan ketakwaan. Maknanya ketakwaan tadi itu tak boleh dipisahkan dengan keadilan. Betul. Jadi bila kita sebut tentang keadilan ni dalam konteks di negara kita, Mahkamah Syariah diberikan kuasa untuk mengendalikan kes-kes kekeluargaan khususnya. Betul. Di kalangan orang-orang Islam. Jadi bila kita lihat semasa pandemik ni berlaku ni, kadang-kadang kita nampak ada ruang yang membolehkan pasangan suami isteri dan anak-anak bersama. Betul. Tetapi kadang realitinya tak begitu. Ada kes-kes yang bila dah bersama terlampau lama sangat dalam tempoh PKP ni, maka berlakulah apa yang kita dengar, keganasan rumah tangga yang Min sebut tadi itu kan. Yang ini realiti yang berlaku. Dan sudah tentu kebanyakan keganasan ini berlaku yang melibatkan the vulnerable di kalangan isteri dan anak-anak. Betul. Maka di situlah maka isteri dan anak-anak tadi sudah tentu menuntut keadilan. Contohnya mungkin isteri yang teraniaya tadi memohon, memerlukan pihak yang ketiga. Betul. Untuk membantu supaya dia dilepaskan daripada suami yang zalim tadi. Jadi dalam konteks inilah kita nampak bagaimana Mahkamah Syariah perlu memainkan peranan walaupun dalam tempoh pandemik COVID-19 ini. Persoalan yang timbulkan ialah bagaimana kita nak mengimbangi antara keperluan keselamatan tadi. Kita bersama dengan kerajaan, kita nak pastikan supaya pandemik ini dapat dikurangkan dan maknanya masyarakat tu dapat diselamatkan daripada pandemik ini. Tetapi dalam masa yang sama juga masyarakat perlukan keadilan tadi tu perlu dilaksanakan. Jadi kami ini satu benda yang penting yang perlu difikirkan oleh Mahkamah Syariah. Maka dalam konteks ni Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia yang berperanan sebagai agensi persekutuan yang berusaha untuk menyeragamkan pentadbiran keadilan di mahkamah-mahkamah syariah di seluruh negara. Kita telah mengambil pendekatan pada minggu yang kedua pandemik ini berlaku pada 18 Mac yang pertama. So minggu yang kedua tu kita dah dengar isu berkaitan tentang keganasan rumah tangga dan tempoh seminggu. Betul. Jadi kita ambil pendekatan untuk menulis kepada Majlis Keselamatan Negara kita sertakan sekali cadangan SOP. So alhamdulillah kita MKN telah
memberikan jawapan yang positif dan membenarkan mahkamah syariah untuk menjalankan pengendalian kes-kes tertentu. Yang tu yang kita sebut tadi tu, bagaimana kita tak boleh nak jalankan semua. Sebab kalau katakan mahkamah syariah ini semua orang hadir di mahkamah dalam keadaan macam biasa, maka kita bimbang nanti keselamatan dan pandemik ni akan menular. Jadi kita perlu tengok kes-kes yang tertentu yang terdesak, yang memerlukan jawapan dan keadilan segera. Macam contohnya kalau melibatkan perceraian, melibatkan keganasan rumah tangga. Maka dalam konteks ni Lamin, pendekatan yang diambil oleh Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia bersama-sama dengan Jabatan Kehakiman Syariah Negeri-Negeri dan Mahkamah Syariah Negeri-Negeri ialah untuk membuka ruang keadilan ini dan kita imbangi juga dengan SOP yang ketat untuk memastikan penularan pandemik ini kita dapat kawal. So maknanya kesimpulan Min, mana dalam tempoh PKP ini kita seawal minggu kedua lagi kita telah dapat keizinan daripada MKN untuk buka mahkamah syariah ini bagi mengendalikan kes-kes yang tertentu tadi. Termasuk dalam kes essential. Ya, betul. Okey, Datuk, dalam dunia bisnes, dalam dunia pendidikan, dalam dunia sosial, kebanyakannya sudah mula berubah ke arah pendekatan atas talian ataupun online. Adakah pihak JKSM dah mula beralih ke dunia digital, termasuklah macam sekarang dah ada nikah online? Ada tak usaha ke arah perbicaraan secara atas talian? Datuk? Betul, Min. Kita setuju. Kita faham bahawa Islam ni is a din, satu din sistem yang sempurna. Jadi Islam ini satu agama yang dapat menyelesaikan masalah. Islam salihatun likulli zamanin wa makanin. Islam tu sesuai mengikut masa dan juga tempat. Maka dalam konteks inilah bila berlaku pandemik ini, kita diajar supaya tidak berlaku berlakunya physical distancing. Penjarakan fizikal tu diperlukan. Maka dalam konteks ini kalau kita melihat kepada norma biasa yang membolehkan physical distancing ini diharuskan, tetapi dalam norma baru ini physical distancing tu dah jadi satu benda yang haram, yang tak boleh kan. Jadi maka dalam konteks inilah Islam sebagai satu agama yang sesuai, dan dalam konteks inilah syariah Islam itu dan termasuklah pentadbiran mahkamah syariah yang mengendalikan syariah itu perlu mengambil kira perubahan masa dan zaman ini. Teknologi yang ada sedia ada ni kalau kita tinggalkan, Min, maka mahkamah syariah akan juga ketinggalan. Betul. Sedangkan kalau dunia informasi berubah, teknologi berubah. Betul, islah yang nak dilakukan tu, Min, dia mesti terlibat juga dengan perubahan teknologi yang berlaku ini. Maka dalam konteks itulah, Min, kita pendekatan yang kita ambil dan sudah banyak lagi dalam tempoh pandemik ini hakim-hakim yang mengendalikan perbicaraan ini secara maya. Yang macam saya sebut tadi itulah, maknanya kalau katakan kes perceraian yang melibatkan, kita ada kes-kes yang di mana suami yang berada tak boleh nak datang ke mahkamah, berada boleh. Di luar negara dah tersekat. Rentas negara apatah lagi. Betul, that's right. So jadi bila dia ada di luar negara tak boleh nak, so ada kes yang kita kendalikan di suami berada di Amerika, suami yang berada di Jepun dan sebagainya yang berkahwin dengan rakyat tempatan. Kalau kita nak tunggu, Min, dia tu datang ke Malaysia, maka tak jadilah benda ni kan. So jadi di situlah kita menggunakan teknologi maya ni, online tadi itu untuk membolehkan perjalanan pentadbiran keadilan tadi tu. Jadi mana bila kita menggunakan perbicaraan secara maya tadi, maka dia membenarkan keadilan itu dapat dilaksanakan. Okey. Bila Datuk menyebut tentang isteri tadi, saya nak beralih pula kepada persoalan nafkah. Kita semua sudah maklum dalam Islam, suami wajib mencari nafkah untuk isteri. Malah suami haram mengambil duit daripada isteri untuk tujuan nafkah. Tetapi dalam keadaan pandemik sekarang, saya melihat lebih 600,000 mereka yang dah mula hilang pendapatan, hilang pekerjaan, dan belum cukup dengan itu, mereka yang tidak mampu menyara hidup dengan pendapatan seorang diri. Jadi apakah peranan isteri dalam membantu suami yang terjejas sumber pendapatan mereka? Betul, Min. Maknanya kalau kita tengok matlamat perkahwinan dalam Islam jelas. Dalam suratul Isra Allah dah sebut untuk kita capai sakinah, ketenangan, mawaddah, kasih sayang dan juga rahmat.
Yang ini adalah matlamat maksad pernikahan perkahwinan dalam Islam. Jadi bila kita nak capai ni Min, ketiga-tiga ketenangan, kasih sayang dan rahmat tadi, di situ diperlukan apa yang disebut toleransi antara suami dan isteri tadi. Dalam konteks yang Amin sebut tadi itu, dalam tempoh pandemik ni berlaku, ramai suami-suami yang mungkin kehilangan pekerjaan, kena retrench, okey, dan tidak ada pendapatan, kan? Dan ada kes dalam sampai nak bunuh diri. Betul Min. Kita tak nafikan betul. Sebab itulah maknanya kehidupan kewangan ini penting. Dan sebab tu macam Min sebut tadi itulah kenapa diwajibkan seorang suami tadi itu untuk menanggung nafkah. Sebab kalau tidak ada peruntukan kewangan tadi itu, dia akan menyebabkan kesengsaraan dalam keluarga tersebut. Maka dalam konteks inilah tuan-tuan dan puan, diperlukan seorang isteri tadi untuk memahami seperti mana seorang suami memahami keadaan isteri dalam keadaan-keadaan tertentu, begitulah juga dituntut untuk isteri tadi. Dan maknanya dalam konteks ni, dalam keadaan biasa, katakan isteri itu ada kemampuan untuk bekerja, jadi dia mungkin dia keluar bekerja untuk bantu. Ataupun kalau memang dia bekerja, dia tidak tidak dibuang kerja berbanding dengan suami tadi yang telah dibuang kerja. Maka dalam tempoh tersebut, dalam tempoh suami tadi, dan kita perlu ingat juga suami tadi dia tidak boleh ambil kesempatan untuk bila tidak berusaha. Maknanya suami tadi itu masih lagi dia kena berusaha untuk mencari kerja, mencari rezeki. Tetapi dalam tempoh suami tadi itu berusaha, maka kita mengharapkan bahawa isteri tadi itu mengambil peranan untuk supaya keluarga yang sakinah tadi itu dapat berterusan. Kita kena ingat sebab ini janji Allah SWT, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan kehidupan ini untuk satu ujian. Maka dalam konteks pandemik inilah sebenarnya tuan-tuan dan puan, Allah nak uji kita. Allah nak uji suami dan isteri sejauh mana ketahanan mereka, kesabaran mereka dan kesanggupan mereka untuk bantu antara satu sama lain. Ini ujian, dan Allah dah sebut liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di kalangan suami dan isteri tadi tu yang paling baik amalan mereka. Maka sudah tentu kalau seorang isteri yang paling baik amalan dia, sudah tentu dia mesti ada sikap toleransi tadi tu untuk membantu suami yang berada dalam kesukaran tadi. Baik, isteri-isteri mohon berikan perhatian. Baik, menurut laporan di harian Metro, My Care COVID-19 mendapati bahawa JAKIM menerima 823 aduan berkaitan dengan keganasan rumah tangga. Selepas ini kita akan bincangkan di dalam 60 minit bersama COVID-19 rumah tangga bergolak. Bil elektrik dah bayar ke? Rumah dah bayar? Bil air dah bayar ke belum? Kereta? Online je. Abang. Zakat dah bayar ke? Alamak, belum bayar lagi lah ya. Mudah je. Abang cuma pergi ke www.zakat.com.my atau nak lagi mudah, buat potongan zakat bulanan di ptg.zakat.com.my. Mudah kan? Lepas ni tak ada lupa-lupa dah. Okey, selesai. Bantulah Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra atau MTS FAS dalam melahirkan generasi khalifah yang bertaraf profesional hufaz. Berinfaklah kepada dana pembelian tanah MTS FAS yang akan dibangunkan menjadi pusat pengajian tahfiz sains moden, dan pahala berterusan menanti anda. Terbaik. Kesukaan rakyat Malaysia. Bilo, pencuci yang pekat dan sangat berkesan, menanggalkan kesan minyak dan kotoran degil. Bilo diperkaya dengan ekstrak aloe vera. Bilo dibuat daripada bahan mentah berkualiti tinggi dan mesra alam. Bilo, jenama Malaysia dan buatan Malaysia. Kehidupan orang memang susah. Tak ada pekerjaan, semua serba kekurangan. Jadi mereka mengharapkan bantuan luar.
sehingga 13 April laporan JAKIM telah melaporkan menerima 823 aduan yang membabitkan perceraian, dan di antara punca utama perceraian adalah faktor ekonomi, faktor keuangan. Datuk, apa nasihat yang Datuk boleh beri kepada penonton-penonton yang mempunyai masalah suami isteri disebabkan keuangan? Sebab tadi dah sebut toleransi. Persoalannya, what's next? Tadi yang isu toleransi tadi itu pentinglah. Dan saya pun dah sebut dan determin bahawa kehidupan ni memang Allah jadikan sebagai satu ujian lah. Betul. Maka dalam konteks inilah, selain daripada pasangan suami isteri tadi itu, kaum keluarga terdekat juga perlu memainkan peranan yang penting untuk membantu. Sebab dalam tempoh PKP ni hampir ramai yang akan terlibat. Betul. Dan bila kita mengambil kira bahawa kewangan ini merupakan antara faktor yang terpenting yang kita di Mahkamah Syariah pun yang terlibat dalam mengendalikan kes-kes perceraian ni pun, memang kewangan ni seingat saya ialah faktor yang kedua. Selain daripada tidak bersefahaman tu, kewangan ni jatuh nombor 2. The top 3 ya. The top 3 yang menjadi faktor besar kenapa berlakunya perceraian tadi tu. Maka kalau bila kita menyedari bahawa kalau itulah puncanya kan, maka saya rasa semua pihak kena mainkan peranan yang penting lah. Maknanya kita dalam mewujudkan nucleus family tadi kan. Tak boleh bergantung pada suami semata-mata. Betul. So jadi pihak yang dalam masa yang sama juga yang ni kita tekan ni. Maknanya suami tadi tu perlu mengambil kira tanggungjawab tadi tu tidak berubah. Kalau katakan dia kehilangan kerja, usaha tu ada. Kita tak nak kan ada keadaan di mana tak ada usaha. Dia menyerahkan kepada takdir nak buat macam mana dah tu kan. Betul mengeluh. Mengeluh banyak kan, tapi tak ada usaha. So jadi maknanya usaha tadi tu perlu. Dalam masa yang sama yang kita sebut tadi tentang pihak isteri tadi tu perlu lebih memahami tentang kedudukan suami ketika itu. Dan kalau katakan isteri tadi tu boleh bekerja dan membantu dan isteri itu perlu sebut. Dan dalam masa yang sama juga maknanya keluarga yang terdekat kalau merasakan untuk membina keluarga dan meneruskan keluarga tadi itu perlu ambil usaha untuk membantu. Sebab bila kita memelihara keluarga tadi itu memang satu yang penting tadi. Sebab daripada keluarga tadi itulah kita boleh bina satu masyarakat yang berjaya. Betul. Okey, maknanya tak salah isteri tolong untuk buat kerja. Pada masa yang sama, suami pula jangan ambil peluang, duduk saja. Ya, betul. Okey, daripada isu isteri, kita nak beralih kepada isu yang lebih besar. Bila berlaku PKP yang dilanjutkan pula baru petang tadi sampai ke 22 Februari, maka timbul masalah, contohnya rentetan daripada perceraian, kan biasanya akan timbul isu hadanah, isu custody, hak penjagaan. Masalahnya nak aplikasi ataupun nak laksanakan perintah hadanah ni tak boleh. Kerana apa? Tak boleh rentas daerah, tak boleh rentas negeri. Jadi macam mana kita nak remedy masalah sebegini? Bila kita menyebut tentang hadanah ini, hadanah itu, prinsip hadanah itu sendiri ialah untuk memastikan kebajikan kanak-kanak. Sebab anak-anak tadi tu dia tidak ada kemampuan untuk menjaga diri sendiri. Betul. Maka dalam konteks inilah mereka-mereka yang diberikan hak hadanah tersebut bertanggungjawab untuk memelihara anak-anak tadi. Betul. Dalam konteks Mahkamah Syariah ni Gamin, banyak yang terlibat ni kadang-kadang yang kita bimbang menjadikan anak tadi itu sebagai scapegoat. Sebagai bahan untuk balas dendam pihak yang satu lagi. Inilah masanya. Betul. So kalau katakan perceraian tu yang melibatkan yang kita sebut secara perseteruan, bukan secara baik tu Amin. Ada kalanya anak tadi tu dijadikan sebagai bahan untuk balas dendam kepada pihak yang satu lagi. Jadi maka dalam konteks ini khususnya kan Min, dalam konteks PKP ini ada pihak-pihak yang contohnya kalau katakan hak jagaan itu diberikan kepada bapa. Okey? Dalam tempoh PKP ini, okey, bapa tadi itu dalam perintah hadanah tersebut ibu diberikan hak akses untuk bersama dengan anak tadi. Okay. Maka digunakan PKP tadi itu sebagai satu alasan untuk tidak membenarkan anak tadi itu untuk bertemu dengan ibu dia. Akses tak boleh. Akses tak boleh atas sebab dia kata PKP. Sedangkan kan Min, kalau kita tengok perintah mahkamah tu sebenarnya, kalau katakan dia nak rentas negeri Min,
perintah mahkamah yang digunakan tadi boleh ditunjuk sebenarnya. Sebab sekarang ni kita ada boleh dokumen. jadi excuse untuk rentas negeri atau rentas Sebagai daerah. dokumen sebab dia kata dia nak serahkan anak tadi itu kepada pihak yang satu lagi. Betul, bergantunglah kepada polis, tetapi kita tengok dalam konteks hadanah tadi, kita kata bahawa anak tadi dia tidak boleh putus hubungan dia. Jadi mana-mana pihak yang mendapat hak jagaan anak tadi itu, dia tidak boleh menggunakan PKP tadi itu sebagai excuse untuk menghalang anak tadi itu bersama dengan pihak yang satu lagi. Kita kena ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut la yadkhulul jannata qati'. Tidak akan masuk syurga mana-mana pihak yang memutuskan hubungan. Apatah lagi hubungan antara anak dengan mak bapak dia tadi itu. So jadi innamal a'malu binniyat. Perbuatan itu bergantung kepada niat. Jadi tuan-tuan dan puan, bila kita melibatkan hadanah dalam tempoh PKP ini, dia berbalik kepada niat kita, berbalik kepada niat ibu bapa tadi itu dalam konteks untuk menjaga kebajikan anak-anak tadi. Saya mengharapkan supaya tuan-tuan dan puan yang terlibat dalam mana-mana perintah hadanah dan juga akses tadi itu, kalau boleh ikutilah perintah seperti itu. Tetapi kalau tidak boleh, mengharapkan supaya pihak yang satu sama juga Amin. Dalam Islam amat mementingkan as-sulh. Allah sebut wasulhu khairun. Perdamaian suluh itu adalah yang terbaik. Maknanya terbaik dalam konteks apa ni Min? Maknanya perlu ada give and take antara bapa dengan ibu tadi. Kita tak situation. Kita tak nak kami berperang antara ibu dengan bapa tadi itu hingga menyebabkan tekanan kepada anak. Itu tidak memberi kebajikan. Itu bukan nama memberikan kebajikan kepada anak-anak tadi itu. Maka dalam konteks hadanah yang diterima dan dalam tempoh PKP ini, kita mengharapkan supaya ibu dan bapa tadi itu memikirkan apakah yang baik untuk anak-anak tadi. Apa kebajikan anak-anak tadi itu yang terbaik. Kalau katakan dalam tempoh PKP ini kita banyak contohnya pelajaran online Min. Betul. Tak boleh nak pergi ke sekolah. Yes. Jadi perlu ada perbincangan antara ibu dengan bapa tadi ataupun bekas isteri dengan bekas bapa untuk cari jalan yang terbaik. Kalau katakan ibu tadi dapat masa yang lebih dengan anak tadi dan akses internet yang elok. Yang lebih elok. Jadi walaupun hadanah tadi tu asalnya diberikan kepada bapa, jadi tak kisah untuk bapa tadi tu kompromi Kebajikan anak-anak tadi. Betul. Yang penting ialah kita lihat kepada kebajikan anak. Tak boleh nak fikir kata selfish pada diri sendiri sebab ini hak jagaan ni telah diberikan kepada aku kata. Sedangkan hak jagaan, saya ingat hak jagaan tu diberikan tuan-tuan dan puan mesti didasarkan kepada welfare ataupun kebajikan anak-anak tadi. Jadi kalau tuan-tuan dan puan boleh fikirkan ketika dalam tempoh PKP ini di manakah kebaikan anak tadi tu berada. Kalau katakan ianya berada, anak tu lebih baik berada pada jagaan pasangan yang tak diberikan hak jagaan tersebut, maka kita serahkan sebab itulah yang terbaik. At the end of the day, apa yang kita nak dapatkan ni, sebab anak-anak ni adalah permata masa hadapan. Betul. Mereka bakal menjadi pemimpin. Jadi kita tak nak pergaduhan, tidak ada perdamaian, tidak ada suluh antara ibu, bekas suami dan bekas isteri tadi itu sehingga menyebabkan tekanan dan kemudaratan kepada anak tersebut. Puncaknya adalah kebajikan anak tadi. Betul. Jangan pentingkan sendiri sampai pelajaran anak pun tak ke mana. Okey, daripada isu perceraian dan juga hadanah, kita nak kembali balik kepada rumah tangga, tetapi rumah tangga yang bermasalah. Kita tengok di sosial media, indahnya perkahwinan disebabkan PKP, ada masa lebih untuk bersama-sama. Itu cerita yang indah. Tetapi di sebalik cerita indah juga, ada juga cerita yang derita. Mereka yang sengsara disebabkan duduk serumah, bergaduh, kena pukul. Dan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat telah menerima kira-kira 1929 aduan kes keganasan rumah tangga sehingga 18 Mei. Itu yang dilaporkan, Datuk. Belum lagi yang tak dilaporkan. Jadi persoalan saya, pertama sekali, adakah isteri dianggap nusyus sekiranya mereka keluar tanpa izin suami? Sebab duduk dalam rumah kena bantai. Keluar rumah nanti kena tuduh nusyus pula. Lagu mana? Tuan-tuan dan puan, Allah SWT sebut dalam Al-Quran jelas ku anfusakum wa ahlikum nara. Maknanya peliharalah diri kamu dan kaum keluarga kamu, khususnya isteri dan anak-anak kamu daripada api neraka. Dan Allah sebut wala tulqu bi aidikum illa tahluka. Janganlah kamu campak diri kamu dalam kebinasaan. Keganasan rumah tangga ni
dalam apa jua bentuk, tuan-tuan dan puan, adalah merupakan satu perbuatan yang mungkar, satu perbuatan yang haram, yang tidak diterima bukan saja dalam konteks Islam ni, dalam apa jua agama Universal sekalipun. language itu universal value. Memang satu yang tak dibenarkan ni, keganasan ini. Dan PKP di mana suami ini dan isteri ini duduk satu rumah tidak boleh jadi satu excuse ataupun alasan kepada suami ataupun isteri. Kebanyakan dalam tempoh kes keganasan rumah tangga ni adalah melibatkan keganasan suami ke atas isteri, walaupun ada terpencil ni di mana suami yang mungkin betul dera suami. Betul, ada juga yang suami yang kena dera, tapi lazimnya dan pengalaman kita di mahkamah syariah pun memang itu yang berlaku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut la darara wala dirara fil Islam, tidak ada kemudaratan dan tidak ada perlakuan yang memudaratkan. Jadi tuan-tuan dan puan, suami-suami dan isteri, perbuatan keganasan rumah tangga ni satu perbuatan yang tidak boleh diterima dalam Islam. Maka dalam konteks inilah sama ada dalam undang-undang civil maupun undang-undang syariah di bawah enactment undang-undang keluarga Islam kita, memang ada peruntukan yang memberikan hak kepada isteri tadi tu untuk dapatkan perlindungan. Kalau katakan dia dera, ada yang katakan yang ada kita dengar tu, dia kata bila isu nusyuz ni kan, bila katakan rumah nak terbakar kan isteri duduk kat dalam rumah tu terbakar sebab tak dapat taat. Sebab bimbangkan tadi tu tak keluar rumah, habis terbakar dalam rumah tu sebab tak ada izin suami, sebab tak dapat izin, tak sempat nak call, dah habis bila meninggal terbakar dalam tu. So jadi kan kita perlu perbetulkan istilah nusyuz ini. Maka dalam konteks ini bagaimana enactment undang-undang keluarga Islam kita ni dia nak berikan keadilan kepada wanita, maka nak dalam konteks nak menentukan sama ada isteri tadi nusyuz ataupun tidak, bukan kuasa suami tadi itu untuk tentukan. Kuasa yang akan menentukan sama ada isteri itu telah berlaku nusyuz atau tidak diberikan kepada mahkamah syariah. Jadi maknanya suami tadi itu perlu filekan kes di mahkamah untuk side isteri tadi itu sebagai isteri yang nusyuz. Maka dalam konteks tu mahkamah akan perhatikan, melihat apakah tindakan yang dilakukan isteri tadi itu sama ada justified ataupun tidak. Kita tengok keterangan. Betul. Maka dalam konteks inilah bila Amin sebut tadi tu, ada isteri yang dalam tempoh PKP didera, dipukul. Adakah isteri tadi tu nak duduk di rumah dan terus didera, dizalimi oleh suami? Tak, itu bukan ajaran Islam. Maka puan-puan yang didera dan melalui keganasan rumah tangga ini wajib untuk menyelamatkan diri puan-puan tadi. Ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, inna li nafsika alaika haqqan. Sesungguhnya diri kamu ni atas kamu ada hak. Setiap juzuk tubuh badan seorang isteri tadi tu akan ada hak ke atas dia. Dan pada padang mahsyar kita baca dalam surah Yasin kan, di mana Allah akan tutup mulut dan lidah kita. Setiap juzuk badan kita ni akan dakwa diri kita. Maka dalam konteks itulah puan-puan, kalau berlaku keganasan rumah tangga ini, yang perlu dilakukan ialah keluar rumah segera untuk selamatkan diri. Yang ini ajaran Islam. Islam tak ajar duduk keganasan berlaku, duduk saja di rumah nak dapatkan keizinan suami tadi tu. The first thing berlaku, keluar rumah cepat-cepat, buat laporan polis, buat laporan perubatan untuk selamatkan diri tadi tu. Ya? Dan ini cara maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita. Nabi kata, unsur akhaka zaliman atau mazluman, bantu saudara kamu sama ada yang zalim ataupun yang dizalimi. Puan-puan bantu suami yang melakukan kezaliman, keganasan rumah tangga tadi itu dengan cara keluar daripada rumah. Sebab kalau masih lagi duduk di rumah, maka perbuatan keganasan tadi itu, kemudaratan itu akan berlaku. Selagi itulah suami tadi itu akan berdosa. Maka Datuk, bila Datuk sebut tentang itu, ada tak bila dah keluar, ada tak macam restraint order ke, sebab bila dah keluar suami pula pergi cari, dia sambung balik belasahan tu. Ya. Ada tak perlindungan daripada mahkamah? Betul. Maknanya bila keluar saja di rumah, maka kita ada ada akta keganasan rumah tangga. Jadi isteri tadi itu boleh buat laporan polis dan kemudian boleh mendapatkan interim protection order ataupun perintah larangan sementara melalui magistrate. So jadi dengan perintah larangan tersebut, tegahan tersebut, bahawa isteri tadi itu bolehlah
untuk tidak terus didera oleh suami tadi. Dalam masa yang sama juga di mahkamah syariah Kamin, kalau katakan isteri itu dia mohon fasa atas sebab kemudaratan, alasan di bawah Seksyen 53 tu, isteri mohon fasa untuk bubarkan perkahwinan atas penganiayaan dibuat oleh suami tadi, maka dalam masa yang sama kan isteri tadi tu dia boleh mohon satu injangsi di bawah Seksyen 105, satu perintah tegahan daripada hakim mahkamah syariah daripada tegah suami tadi tu daripada mendekati dan terus menceroboh serta menderakan isteri tadi. So jadi isteri tadi tu boleh dapat perintah tegahan daripada mahkamah magistrate. Dalam masa yang sama kalau dia failkan fasah, dia boleh dapatkan perintah tegahan tersebut daripada hakim mahkamah syariah. Baik, saya difahamkan JKSM juga menubuhkan BSK ataupun bahagian sokongan keluarga. Dan dikala negara kita dilanda pandemik, apakah pendekatan yang diambil oleh BSK ni untuk menguatkuasakan perintah di musim pandemik ni? Okey, Min, terima kasih Min. Bahagian sokongan keluarga ni yang ditubuhkan di bawah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia berperanan untuk menguatkuasakan perintah-perintah nafkah yang telah diberikan oleh hakim-hakim mahkamah syariah kepada isteri-isteri dan anak-anak. Kita ada insiden tuan-tuan dan puan di mana walaupun perintah nafkah ini telah dikeluarkan tetapi suami masih lagi culas. Bekas suami masih lagi culas, bapa masih lagi culas untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut. Dia buat dah tu je. Sebab apa tu Min? Kalau dulu berlaku sebelum kita ada bahagian sokongan keluarga ni, isteri tadi tu dia terpaksa cari peguam untuk laksanakan perintah tersebut. Bila nak cari peguam dia kena bayar duit. Nak dapatkan perintah nafkah dah lah bayar peguam duit. Bila nak laksana pun bayar peguam lagi. Jadi Min, akibat daripada itu berlaku lebih daripada 12,000 perintah-perintah nafkah yang tak dilaksanakan. Maka di sinilah tuan-tuan dan puan peranan bahagian sokongan keluarga tadi itu untuk membantu isteri-isteri. Termasuklah dalam tempoh PKP ni, bahagian sokongan keluarga ni tak bercuti. Diorang masih lagi membantu isteri-isteri dan anak-anak untuk menguatkuasakan dan melaksanakan perintah nafkah tersebut. Saya terpaksa pause seketika sebab saya nak sambung lagi selepas ini, khususnya bila berbicara soal, saya takut nak sebut sebenarnya, poligami. Jumpa selepas ini 60 minit bersama Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Little Caliph. Bila berbicara soal poligami, ayat Quran yang saya hafal sejak form 3 lagi berbunyi fankihu ma tabalakum min nisa mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahid.
Maksudnya kita dibenarkan bernikah 2 ataupun 3 ataupun 4. Kalau tak mampu berlaku adil, maka nikahilah 1. Datuk, ayat ni antara substans utama ialah keadilan. Yeah. Soal realiti, boleh tak seorang suami dia berlaku adil hanya kepada isterinya yang tidak bekerja? Isteri yang dah bekerja tu, kau pandai-pandailah sebab dah ada gaji. Macam mana Datuk? Okey. Betul lah Min, bila kita tengok dalam konteks poligami ni, ta'addudu zaujat, dan kalau kita tengok dalam peruntukan undang-undang tadi tu pun, peruntukan Seksyen 23 tu memberikan keutamaan kepada kemampuan suami tadi tu untuk berlaku adil. Adil ni kita faham maksud dia wad'u syai'in fi makanihi, meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Maka timbullah persoalan apa yang Amin sebut tadi tu tentang di mana isteri yang bekerja dengan isteri yang tidak bekerja kan. Jadi maka dalam konteks inilah kita menggalakkan maknanya bila kita menyebut tentang keadilan tadi tu, bagaimana suami dan isteri tadi tu nak kompromi, berbalik kepada persoalan tadi tu tasamu, tolak ansur dan sebagainya. Betul kalau dalam konteks kewajipan suami tadi tu, khususnya kalau ada perintah mahkamah, sebab bila kita sebut kebenaran yang diberikan oleh hakim, mahkamah biasanya dia tidak mengambil kira sama ada isteri tadi tu bekerja ataupun tidak. Tapi memandangkan kita bincang dalam konteks PKP ni, dalam keadaan biasa Amin, bila saja mahkamah berikan kebenaran kepada suami tadi tu untuk berpoligami, mahkamah akan juga keluarkan perintah berkaitan dengan nafkah. Jadi dalam konteks nafkah tadi itulah biasanya mahkamah dia tidak bezakan, itu yang saya sebut tadi, antara isteri itu bekerja ataupun tidak, sebab itu kewajipan suami tadi untuk bagi tu kan. So jadi dia biasakan akan sama. Cuma kita masih lagi bincang isu dalam membina sakinah tadi tu, bagaimana kalau katakan suami tadi tu diuji, kalau dalam keadaan biasa tak ada masalah, tapi kalau katakan diuji dalam tempoh pandemik ni, sebab kita bincangkan isu pandemik dan poligami dan tempoh pandemik ni. Jadi kalau pandemik ini berlaku dan kemungkinan kewangan suami tadi itu mungkin terjejas sebab PKP. Di sinilah Min, kita berbalik kepada persoalan tasamuh, kita balik kepada persoalan memahami keadaan musyawarah, wasyawirhum fil amri, kan, bermusyawarah dan ambil kira. Dan dalam masa yang sama juga kita tekankan macam yang Min sebut tadi tu, suami tak boleh ambil peluang bila katakan isteri tadi tu dah buat tasamuh, dia kena muncul tasamuh kedua-dua belah pihak suami dan isteri, sebab hasrat dia sama ada perkahwinan yang monogami ataupun poligami ialah kita nak membina keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Okey, daripada situ saya nak pergi kepada satu laporan di Sinar Harian pada tanggal 19 Januari. Mereka melaporkan banyak kes skam poligami membabitkan suami 40 tahun ke atas. Terasa saya Datuk sebab tahun ni dah umur 40. Tapi isteriku sedang menonton, jangan risau. InsyaAllah kan. Persoalan utama ialah ada perbezaan tak tentang prosedur untuk permohonan poligami di antara negeri-negeri. Contohnya ada negeri yang membenarkan tanpa izin isteri, ada negeri yang tak mengambil kira. Macam mana Datuk? Kalau kita tengok daripada sudut perundangan ni tuan-tuan dan puan, ni yang saya nak jelaskan. Saudara Amin bincangkan tentang ayat wa in khiftum alla ta'dilu. Jadi saya nak jelaskan di sinilah. Sekiranya kamu bimbang untuk tidak berlaku adil, fawahidah, satu. Jadi timbulkan persoalan dia, khiftum, dhamir khiftum tadi tu kembali kepada siapa? Sebab kalau katakan kamu bimbang, khitab itu, ucapan Allah SWT itu kepada suami, sebab saya tak nampak sebagai hakim bagaimana suami yang rasional, yang bukan gila, boleh kata dia tidak mampu untuk berlaku adil. Memang semua akan kata berlaku adil. Maka dalam konteks inilah tuan-tuan dan puan, untuk memberikan keadilan kepada, bukan saja kepada suami dalam konteks untuk berpoligami, sebab kalau kita tengok daripada sudut perundangan berkaitan dengan poligami ini, kita di negara Malaysia ini mengambil pendekatan wasatiyah di tengah-tengah, Amin. Kita tidak macam Turki ataupun Tunisia yang mengharamkan langsung poligami.
Tak ada dua zaujat ni. Dan kita bukan juga macam negara-negara Afrika contohnya, negara-negara Timur Tengah yang longgarkan langsung, maknanya tidak melibatkan mahkamah. Suami itu kalau dia kata dia mampu kan poligami, dia akan berpoligami. Jadi kita mengambil pendekatan di bawah undang-undang yang mintanya tadi itu, mengambil pendekatan tengah. Maknanya dalam nak menentukan sama ada suami tadi itu mampu untuk berpoligami ataupun tidak, adil ataupun tidak, kuasa itu diberikan kepada pihak yang ketiga, yakni hakim-hakim mahkamah syariah. Jadi hakim-hakim inilah berdasarkan kepada keterangan suami, berdasarkan dakwaan suami kami, dia akan buat keputusan sama ada nak membenarkan ataupun tidak. Itu maknanya dalam konteks ini hakim saja yang diberikan kuasa untuk membenarkan. Maka dalam konteks inilah tuan-tuan dan puan, dalam nak menentukan dakwaan suami tadi itu benar ataupun tidak, tidak ada orang lain yang mampu untuk membantu mahkamah selain daripada isteri yang dah hidup bersama dengan suami tadi berbelas tahun, berpuluh tahun. Dia tahu segala. That's right. Sebab itulah dalam konteks perundangan kita di bawah Seksyen 23, yang soalan Amin tadi, perbezaan tadi itu bukan isu isteri izin tak izin. Isu dia lah sama ada isteri yang sedia ada dipanggil ke mahkamah. That's the issue. Di situ yang melibatkan poligami scam ini. Jadi maknanya undang-undang keseluruhan hampir semua negeri kecuali Perlis, setahu saya lah, memerlukan apabila suami tadi memfailkan permohonan di mahkamah syariah, hendaklah saman yang difailkan oleh suami tadi itu akan diserah sampaikan kepada isteri. Jadi tujuannya apa supaya isteri tadi itu hadir ke mahkamah, membantu mahkamah untuk menunjukkan sama ada dakwaan suami yang dia mampu untuk berlaku adil itu benar ataupun tidak. Sebab ada kes depan saya suami itu kata dia 15 tahun perkahwinan, dia duk beri nafkah pada isteri tadi. Rupa-rupanya bila isteri itu bagi keterangan, tak ada, isteri itu bekerja. Isteri itu yang duk tanggung. Isteri itu kata daripada ujung rambut dia sampailah ke ujung kaki, dia yang bayar. So jadi di situlah tuan-tuan dan puan kenapa undang-undang. Sebab tu saya katakan tadi, undang-undang tadi itu tidak lain dan tidak bukan saja nak memberi keadilan kepada suami tadi, nak beri keadilan kepada isteri yang sedia ada, khusus anak-anak yang sedia ada, bakal isteri. Sebab ada yang berkahwin dengan suami orang tapi dia tak tahu yang orang lelaki yang nak dikahwini itu adalah suami orang. Jadi dengan adanya peruntukan poligami tadi itu yang memerlukan bakal isteri juga dipanggil ke mahkamah, maka semua pihak mengetahui faktor yang sebenar. Jadi dalam konteks ini saya jelaskan sini, bukan isu izin tak izin. Sebab izin tak izin tu mahkamah akan tanya. Tetapi sama ada isteri izin ataupun tak izin, kalau suami tadi tu benar-benar memenuhi kriteria, 4 kriteria di bawah Seksyen 23 tadi tu, mahkamah akan berikan kebenaran untuk suami tadi itu untuk berpoligami. Dalam masa yang sama, bila isteri tadi itu hadir ke mahkamah, bolehlah mahkamah buat perintah nafkah isteri sedia ada berapa banyak. Kemudian kalau katakan ada harta-harta sepencerian yang diperolehi bersama, masa itu mahkamah dah boleh buat pembahagian harta sepencerian tadi itu kepada isteri yang sedia ada. Nafkah anak-anak yang sedia ada boleh direkodkan ketika tersebut. Sebab itulah tuan-tuan puan, saya nak ringkaskan di sini, walaupun ada setengah kata suami yang marah tentang peruntukan undang-undang tersebut, kata ketat dan sebagainya, saya jelaskan di sini bahawa peruntukan undang-undang tadi tidak lain dan tidak bukan ialah untuk memberikan keadilan bukan saja kepada suami tetapi pihak isteri, anak-anak yang sedia ada dan juga bakal isteri. Sekiranya isteri yang pertama mendapati suami dan isteri baru tu terlibat dengan skam poligami, apa yang dia boleh buat dalam keadaan sebegitu? Undang-undang memberikan, kalau dalam konteks isteri tadi itu, dia boleh filekan aduan kepada mahkamah, kepada bahagian penguatkuasaan agama. Saya jelaskan. Kena clear tu. Scam scam ni maksudnya berlaku pemalsuan tanda tangan satu. Saya dah sebutkan tadi bila isteri suami failkan permohonan fasah tadi itu, permohonan dokumen tadi itu perlu diserah sampaikan kepada isteri sedia ada.
Jadi maknanya untuk sampaikan tu Dipotong. alamat suami kena betul. Alamat isteri tadi tu kena betul. Tetapi apa yang jadi dalam scam ini, pemalsuan berlaku. Pemalsuan daripada sudut alamat isteri sedia ada tadi. Maknanya diberikan alamat yang tidak wujud, Min. Isteri tu tak duduk di situ. Yang kedua, kalau duduk di situ, Min, yang menurunkan tanda tangan penerimaan dokumen yang menjemput isteri datang ke rumah tadi tu, datang ke mahkamah, ditandatangani oleh suami ataupun mungkin pihak ketiga. Yang ini yang Min kita sebutkan scam. Maknanya di bawah peraturan undang-undang isteri tu perlu hadir, tetapi isteri tu tak tahu menahu pun tentang suami tadi tu ada filekan permohonan sebab dia tak terima pun dokumen tersebut. Yang ini tuan-tuan dan puan yang kita sebut sebagai scam. Maka sekiranya ini berlaku, maka isteri yang sedia ada tu dia boleh filekan, dia boleh buat aduan polis sebab berlaku pemalsuan tanda tangan. Pertama boleh buat aduan, seterusnya Dia boleh buat aduan. Kemudian kalau katakan dia dah buat aduan kepada SPRM, takut berlaku penyalahgunaan pihak mahkamah ke siapa yang terlibat kan, jadi dia boleh buat aduan kepada SPRM. Dalam masa yang sama juga dia boleh filekan, buat aduan di penguatkuasa agama sebab menjadi kesalahan mana-mana suami yang memohon untuk dapatkan kebenaran berkahwin tetapi telah memberikan keterangan yang palsu. Yang itu menjadi satu kesalahan di bawah enactment undang-undang keluarga Islam. Okey, Min, yang itu apa yang dia boleh buat untuk membetulkan keadaan, mengadu akan perlakuan scam tadi tu. Untuk yang tuntut, apa yang boleh dituntut oleh isteri? Daripada sudut tuntut isteri tadi tu dia boleh tuntut nafkah. Okey, dia boleh filekan di mahkamah, dia boleh buat tuntutan nafkah untuk diri dia. Dia boleh juga dia nak filekan tuntutan atas pencarian tu sekiranya suami dengan isteri yang baru tadi itu telah mengambil usaha untuk mendaftarkan pernikahan. Kita jadi masalah, Min, kalau kata yang berkahwin secara poligami, katakan di luar negara ataupun dengan cara sindiket apa kan, tetapi perkahwinan tadi itu tak didaftarkan. Di sini yang kita ada masalah untuk tuntutan atas pencarian. Tetapi untuk isteri tadi itu, isteri yang sedia ada, untuk dia tuntut nafkah, okey, yang tu dia boleh kemukakan tuntutan tu di mahkamah-mahkamah syariah. Cuma yang kita ada isu dia sekarang ialah kalau katakan suami tadi tu dia daftarkan pernikahan poligami tadi tu yang tak ikut undang-undang, ketika tu dia boleh mencelah untuk file untuk dapatkan hak pembahagian atas pencarian. Cuma yang jadi masalah kalau dia mengambil pendekatan, suami dengan isteri yang baru tadi mengambil pendekatan untuk tidak mendaftarkan pernikahan tersebut. Yang tu yang mungkin ada isu sedikit. Okey. Selepas ini kita akan pergi dengan lebih lanjut tentang nikah sindiket pula. Terutama sekali bila tidak mengikut lunas undang-undang. Teruskan menonton 60 minit bersama Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Dan untuk soalan yang seterusnya, Datuk, dia gini. Bila sebut tentang nikah sindiket ni biasanya dilakukan di selatan Thai, dan apa sebenarnya maksud nikah sindiket ni? Menipu yang kod celah mana? Nikah sindiket ni bermaksud pernikahan-pernikahan yang tidak mengikut peraturan-peraturan yang dibenarkan undang-undang. Saya selalu sebut, Min, kita nak mendidik masyarakat Islam bukan saja mematuhi hukum-hukum berkaitan dengan rukun-rukun pernikahan. Yang tu seperkara, yakni kita nak lahirkan masyarakat yang mematuhi hukum. Dalam masa yang sama, Min, berdasarkan siasah syariah, kerajaan telah buat peraturan. Peraturan bila katakan seorang tu nak bernikah, dia perlu dapatkan kebenaran. Betul. Sama ada daripada pendaftar nikah, kalau dia monogamous marriage, kalau perkahwinan poligami daripada hakim mahkamah syariah. Jadi peraturan-peraturan ini diwujudkan oleh pemerintah, tidak lain dan tidak bukan ialah untuk memberikan keadilan kepada pihak-pihak. Jadi suami tadi itu dan isteri yang nak berkahwin, dia perlu pastikan hukum dan juga undang-undang peraturan itu diikuti. Sindiket tadi tu, Min, maksud dia lah dia mengajak pasangan tadi itu untuk bernikah untuk langgar peraturan. Kan? So jadi ada satu kumpulan yang underground yang menjalankan usaha pernikahan tadi itu kan tanpa melalui peraturan-peraturan yang diperlukan. Contohnya perkahwinan tadi itu diakad nikahkan oleh bukan pendaftar nikah yang dilantik. Kan? Tak ada lesen apa pun. Kahwin macam cara kau buat je tu. Dia tak ikut peraturan tu sebab kalau peraturan ni, dia mestilah
dinikahkan oleh pendaftar nikah yang dilantik dan diberikan tauliah oleh sultan di negeri tersebut. Jadi kalau katakan cowboy tak siapa, tak tahu siapa kan yang dakwa dia jadi pendaftar nikah, dia menikahkan pasangan tersebut, tuan-tuan dan puan-puan kena ingat yang kita bimbang ialah keabsahan pernikahan tersebut. Datuk, saya kena potong seketika, khususnya kita tengok lepas ni bagaimana JKSM nak membasmi kebejatan sindiket nikah ini. Selepas ini teruskan menonton 60 minit bersama Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Kita berada dalam segmen terakhir 60 minit bersama dengan JKSM. Allah Azza wa Jalla sebut inna khairu man istajarta al-qawiyul amin. Ciri-ciri al-qawi al-amin itu adalah soal kompetensi, Datuk. Jadi nak membanteras sindiket nikah, skam poligami, dia memerlukan staf-staf di Jabatan Kehakiman Syariah yang kompeten. Jadi apa usaha yang dibuat oleh JKSM dalam memastikan adanya jentera-jentera yang kuat sebegini, integritinya ada, amanahnya ada, bukan culah kata orang Kelantan. Betul, Amin. Kita dalam konteks untuk Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia ni, dan masa awal pelantikan saya pun dalam 2 tahun lepas pun saya tekankan tentang isu cendekia ni. Mana bagaimana nak melahirkan hakim-hakim syar'i, pegawai-pegawai syariah yang mantap ilmu pengetahuan dia. Sebab dia bermula daripada ilmu pengetahuan tu. Benar. Dalam surah Az-Zumar Allah SWT sebut secara jelas, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah ya Muhammad, adakah orang-orang yang mengetahui itu sama saja dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Jadi bila Amin sebut tentang nikah sindiket tadi itu, maka mereka yang terlibat dalam sindiket ni, dia sentiasa otak dia orang ni bekerja. Dia orang ni sentiasa bekerja, innovate cara-cara baru, macam mana cara nak lepaskan diri. Cuti pun tak cuti kan? Betul kan. Jadi kalau katakan pegawai-pegawai syariah dan hakim-hakim syar'i ini tidak mempelajari, melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan, dan Allah SWT dah sebut jelas ada beza antara seorang hakim dengan seorang hakim yang lain, yang membezakannya adalah ilmu pengetahuan tadi itu. Maka dalam konteks inilah kita di Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, atas dasar untuk melahirkan pegawai-pegawai syariah dan hakim-hakim syar'i yang kompeten, maka kita mengadakan banyak siri-siri seminar,
persidangan. Kita baru-baru ni persidangan kehakiman syariah Nusantara. Okey, jadi platform macam webinar ini sentiasa diadakan. Latihan-latihan berterusan ni diadakan sebab kita percaya bahawa dengan kompetensi yang agak kukuh yang ada di kalangan hakim-hakim mahkamah syariah, pemahaman tentang undang-undang tadi tu, insya-Allah kita bersiap sedia untuk menaikkan martabat mahkamah syariah ini. So innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah takkan ubah nasib. Maknanya kedudukan mahkamah syariah ini, martabat mahkamah syariah ini tidak akan dapat kita ubah kecuali kita lah. Maknanya insan-insan yang berada di mahkamah-mahkamah syariah, di jabatan kehakiman syariah yang akan memainkan peranan yang penting untuk melakukan perubahan tersebut. Dan perubahan ini mestilah bermula dengan ilmu pengetahuan tadi. So dengan saya percaya maknanya dengan kompetensi yang ada, dengan ruang yang begitu luas yang kita berikan kepada hakim-hakim, dengan latihan yang berterusan, insya-Allah kita akan mampu untuk melahirkan hakim-hakim dan pegawai syariah yang kompeten. Dalam masa yang sama juga kita dalam usaha mohon pada kerajaan nanti untuk kita bina satu akademi, sebab kita tak ada lagi satu akademi latihan kehakiman syariah. So kita harapkan insya-Allah ini satu usaha yang kita akan buat. So kita harap kami insya-Allah dengan akademi kehakiman yang kalau diluluskan di pihak kerajaan nanti, kita dapat bina dan kita akan dapat berikan satu tempat yang bukan saja hakim-hakim mahkamah syariah di Malaysia ini, tetapi juga kita harapkan hakim-hakim di Nusantara ini, di Indonesia, Brunei dan Singapura akan dapat gunakan akademi yang sama tadi itu untuk kita bangunkan sistem kehakiman syariah yang terbilang dan mampu untuk memberikan keadilan yang sebenarnya kepada pihak-pihak, insya-Allah. Baik, Datuk, terima kasih banyak kerana setuju bersama dengan kita dalam 60 minit bersama JKSM. Dan para penonton semua, dalam kita menutup diskusi 60 minit malam ini, dalam tempoh 60 saat saya rangkumkan bahawa undang-undang sudah tersedia ada. Ya benar, mungkin ada kelemahan sedikit sebanyak, namun kemuncaknya adalah untuk kebaikan semua pihak. Maka kembali kepada kita rakyat untuk tahu tentang soal hak, tanggungjawab dan undang-undang. Sebab mengabaikan undang-undang bukanlah alasan untuk kita berlepas dari tanggungjawab, juga menunaikan hak orang lain. Pepatah undang-undang ada menyebut, ignorantia juris non excusat. Ignorance of the law is no excuse. Kita jumpa lagi. Saya Amin Idris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau lebih mengetahui dengan apa yang berlaku di negara kami ini, maka hilangkanlah, hindarkanlah, jauhkanlah segala perkara yang memudaratkan kami, kerana kami berserah kepadamu pada hari ini, memohon sungguh-sungguh kepadamu. Ya Allah, tolonglah kami, bantulah